السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. فرمان الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Maksudnya, dialah yang telah menjadikan untuk kamu segala yang ada di dunia sekaliannya, kemudian dia pun berada di atas, kemudian sumastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala di sini, dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di dunia. Ini maksudkan diciptakan untuk kamu segala yang ada di dunia ni, kata para ulama tafsir, ada dua perkara. Sama ada yang pertama lil intifa' wa ba'duhu lil i'tibar. Maksudnya sebahagian daripada apa yang Allah ciptakan adalah untuk dimanfaatkan dan sebahagiannya adalah untuk diambil sebagai pengiktibaran. Sebagai contoh, lihat binatang yang namanya kuda, boleh dimanfaatkan oleh manusia, digunakan, dinaiki, pendeknya boleh diambil faedah yang banyak daripadanya. Tapi ada binatang yang lebih besar daripada kuda ni, tapi tak boleh nak ditunggang. Iaitulah seperti contohnya seladang. Seladang, binatang yang lembu, yang besar, yang duduk dalam hutan ni, maka manusia tidak dapat menggunakannya. Itu sebab kita digalakkan bila menaiki kenderaan untuk mengungkapkan Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kerana hakikatnya dalam hidup ni tak semua benda yang Allah jadikan boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Kenapa belut boleh dimakan, ular tak boleh? Hakikatnya benda yang sama. Lihat, perhati tak? Gitu juga dengan binatang-binatang yang Allah jadikan yang lain. Tebuan contohnya, lain daripada lebah, walaupun ia juga sejenis serangga. Apa lagi yang kita perhatikan keliling kita? Tikus tak boleh dimanfaatkan. Mungkin boleh dimanfaatkan dalam setengah-setengah keadaan, sebenarnya untuk penggunaan uji kaji perubatan sebagainya, tapi kebanyakan yang hidup yang membawa penyakit, masuk ke dalam sungai boleh menyebabkan, contohnya kena kencing tikus. Kenapa Allah jadikan binatang ini? Supaya manusia mengambil pengiktibaran. Iktibar berarti kata supaya jaga kebersihan sebagai contohnya. Jadi inilah yang dimaksudkan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan semua untuk kamu, tapi sebahagiannya boleh kamu manfaatkan, kamu ambil daripadanya faedah, tetapi sebahagiannya kamu melihat dia sebagai pengiktibaran. Ya, dan berarti kata Allah jadikan perkara-perkara itu untuk manusia renungi dan lihat, dan seterusnya menjaga diri mereka daripada bahayanya sebagai contohnya. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan bila Allah gambarkan lakum dalam Arab ini merujuk pada liajlikum, untuk kamu. Liajlikum yang mana maksud dia merujuk kepada dua perkara ni. Kemudian perkataan sama ni merujuk kepada satu, tetapi maknanya adalah makna jamak. Makna jamak maknanya makna merujuk kepada plural. Kerana itu Allah menggambarkan fasawahunna, lalu Allah menyamakannya. Jadi para ulama mentafsirkan di sini, mana yang mula-mula Allah jadikan, langit dulu ke bumi dulu? As-sama' dulu ke ataupun al-ard dulu? Mana satu yang lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Teori sains pada hari ini menunjukkan bahawa langit dan bumi asalnya satu, teori Big Bang kan, yang menggunakan
teropong yang sangat berkuasa tinggi, lalu membuktikan masih lagi ada batu-batu yang berterbangan menuju ke arah berlawanan daripada arah bumi, sebagai menunjukkan bahawa asalnya bumi dan langit itu satu, seperti yang Allah SWT gambarkan dalam surah yang lain, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna min ma'i kulla syai'in hayyin. Apakah orang-orang kafir itu tidak memerhatikan asal usul daripada bumi dan langit ini satu, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan daripada air itu setiap makhluk yang hidup. Lalu teori yang dikemukakan menunjukkan bahawa bumi dan langit ini asalnya satu. Sebagai buktinya, bila mereka teropong tengok batu-batu berterbangan jauh, dia bukan menuju ke arah bumi, tapi berlawanan daripada arah bumi. Jadi menunjukkan dia ada satu proses pemisahan. Sains ni tuan-tuan yang dimulakan Allah sekalian, sains adalah satu kajian manusia. Quran bukannya kitab sains. Quran adalah satu kitab syariat. Adapun perkara-perkara yang dirujuk dalam kejadian manusia, kejadian alam, langit dan bumi, ini semua kalau sains dapat buktikan menepati dengannya, alhamdulillah. Tapi kalau ia tidak menepati apa yang ada dalam Quran dan hadis, kerana ilmu sains ni ilmu yang sentiasa berubah. Pada hari ini manusia jumpa satu perkara, kemudian dibatalkan dengan kajian yang lain. Ada yang mengatakan bahawa minum kopi ini bagus untuk menyebabkan seorang itu selamat dari penyakit kanser contohnya. Besok orang lain kata tidak pula, kopi ini mengandungi apa? Kafein yang boleh membahayakan. Jadi kajian ni tak pernah berakhir. Jadi bila kita baca Al-Quran, janganlah kita beranggapan semua teori yang ada dalam Quran ni kena di-applykan pada sains, ataupun sebaliknya, kena dibuktikan. Tak semestinya tuan-tuan, kerana Quran ini bukannya kitab sains. Ini yang setengah orang dia impress sangat dengan teori sains, sikit-sikit nak cari daripada Quran, sikit-sikit nak buktikan daripada Quran. Memanglah ada yang menepati perkara tersebut, tetapi kita bimbang satu masa nanti teori sains itu akan dikatakan salah, lalu Quran dikatakan salah. Syed Qutb berkata dalam tafsirnya bahawa sebenarnya Quran, kalau ada pun teori sains padanya, pandangan sains ia adalah pandangan umum, general. Kerana sains pada hari ini mungkin berlawanan dengan teori tersebut, maka perlu kepada umat Islam janganlah mengaitkan sangat Quran dengan sains sehingga boleh menyebabkan nanti orang mengatakan apa Quran ni teorinya mengapu saja, tak sama dengan yang kita temui pada hari ini. Gitu juga Quran bukannya buku matematik. Ada teori tentang kehidupan disebut dalam Quran, betul ya, tapi ternyata berbeza daripada apa yang ditulis oleh orang-orang barat. Orang barat pada hari ini dia ada satu teori namanya TFR. Tahu TFR apa dia? Total Fertility Rate, yang mana dia buat kajian bagaimana fertility iaitu kesuburan manusia untuk productivity, untuk kelahiran, untuk reproduce generation yang akan datang. Kenapa Jepun sebagai contohnya menyerang Manchuria, masuk ke China, pergi ke Indochina, masuk ke Malaysia, sampai ke Indonesia sebagai contohnya, kerana penduduk Jepun ni bilangannya banyak sekian-sekian pada tahun 1940-an. Maka tanah yang ada yang cukup untuk mereka bercocok tanam tak memadai. Dengan sebab itu mereka melihat peluang yang lain, iaitu Manchuria, pergi ke arah semenanjung China, masuk ke dalam, pergi ke arah Thai, turun ke Malaysia. Begitu juga Germany. Kenapa Jerman ini, orang-orang Jerman melihat mereka kena attack negara-negara lain keliling, kerana menyedari TFR ini bahawa orang-orang Jerman nanti dalam masa akan datang, perkembangan mereka, ke mana mereka nak duduk, apa mereka nak tanam, ya. Tapi yang ini masyarakat barat dikejutkan dengan TFR, negara-negara maju semuanya menurun kepada below 1.4, 1.4. Di Singapura sebagai contohnya dicatatkan bahawa TFR ini, birth rate ni tinggal 1.2 saja, 1.2. Ya, Jerman tinggal 1.4 saja, Jepun 1 point berapa saja. Artinya dalam masa 20 tahun ke hadapan mereka berkata negara ini akan kekurangan penduduk, kerana yang tua mati, tidak ada replacement. Baik tuan-tuan, ini orang kafirnya teori. Iaitulah kalau bilangan mereka banyak besok, manusia bertambah, maka makanan akan kurang, kerana bumi yang duduk ni sangat terhad. Lalu itulah sebabnya mereka terpaksa
berperang dengan bangsa lain yang lemah untuk menakluki dan akhirnya mengambil tanah tersebut secara zalim, seperti yang berlaku kepada Rusia pada hari ini, nak rebut Crimea. Ya, begitu juga negara seperti China yang mengambil negara umat Islam, namanya apa tu? Apa nama? Stan di belakang tu. Yang orang-orang dipanggil sebagai Uyghur ni, untuk mengambil tempat tersebut kerana tempat itu membekalkan banyak hasil bumi dan juga galian yang hebat. Begitu juga Rusia. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, Allah jadikan semuanya cukup sempurna tuan-tuan. Semuanya cukup. Cuma manusia ni punya kerakusan yang luar biasa, mereka nak hidup lebih daripada orang lain. Sebagaimana seorang penulis dari Perancis berkata, naik kapal terbang, kalau kita naik kapal terbang daripada sini ke satu tempat, contohnya 4 jam perjalanan, kita naik economy class, katalah harganya RM2,000. Tapi ada orang yang nakkan keselesaan, wangnya banyak, naik kapal yang sama juga, dia naik business class, harganya sudah melambung mungkin 3 kali ganda daripada RM3,000 tadi, dah jadi RM12,000. Nampak tak? Tu satu namanya business class, satu lagi first class. Kalau naik first class A380 kapal terbang baru tu, saya ada bilik mandi dalam ni tuan-tuan, macam hotel 5 bintang. Ya, boleh tidur, boleh tutup, ada pintu lagi kat tempat first class. Lagi harganya berganda mungkin 10 kali daripada yang asal. Kalau tadi 3,000, ini jadi 30,000. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, manusia punya satu kehendak yang tidak pernah berkesudahan. Dia nak satu kelebihan daripada orang. Ya, tak mengapa kalau itu daripada sumber yang halal, tetapi yang dibimbangkan mereka mendapatnya dengan rampasan daripada hak orang lain. Ini yang tak betul. Merampas hak orang lain, menganiaya orang lain. Dan manusia bila tak ada sifat qanaah ni, mulalah melakukan rasuah, mulalah melakukan pecah amanah. Ya, jadi bila kembali kepada ayat Allah SWT di sini, Allah SWT telah pun menjadikan semuanya untuk manusia cukup, tapi mereka saja yang tidak merasakan ia sebagai cukup. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, Allah SWT telah menyamakan kesemuanya sekali dalam bentuk 7 lapisan langit, dan terbukti pada hari ini sebenarnya langit yang kita dapat lihat hanyalah langit yang pertama. Ada banyak lagi lapisan yang berikutnya yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah, sistem yang telah Allah jadikan, dan semua ini Allah cipta mengikut hari-harinya. Ada harinya, ya. Jumaat Allah ciptakan Nabi Adam, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 7 hari ini Allah ciptakan makhluk-makhluknya pada hari yang beza-beza. Boleh Allah SWT nak ciptakan semua ini sekaligus. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Boleh. Tetapi Allah SWT tidak mahu menunjukkan kepada kita kegesaan. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan Allah lepas cipta 7 hari ini, Allah berehat pada hari yang ke-7, namanya Sabtu, Sabbath. Hari mereka Allah SWT berehat. Allah penat kerana menciptakan benda ni. Orang Yahudi kata. Lalu Allah turunkan ayat, wama masana min lughub. Kami menciptakan semua ini, kami tidak pernah merasa penat. Jadi tuan-tuan, kita akan huraikan lebih lanjut tentang hakikat ini insya-Allah dan kuliah akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.